Rumah ni memang tak ada harapan nak ubah. Memang kuat sangat. Memang kat sini perempuan Bugis yang duduk kat sini. Cerita asal usul rumah ni dulu perempuan Bugis yang duduk. Sebab tu kalau kau tengok banyak bera yang ada, banyak peralatan wanita. Jadi disebabkan kejadian tu, perempuan tu dah gila. Kau tahu sebab apa gila? Sebab dia berkawan dengan Yang Endok. Yang Endok ni jiran sebelah rumah, tapi rumah tu tak wujud. Kau faham? Rumah tu tak wujud. Rumah tu Yang Endok ni bukan manusia. Selama ni dia berkawan dengan orang yang gaib. Bila ditegur oleh orang kampung, dia tak boleh nak terima. Dia kata, kau berkawan dengan siapa? Kau bercakap dengan siapa? Aku tengok. Dia kata kat sebelah ni kan apa Yang Endok duduk sebelah ni. Kat sebelah ni. Jadi bila macam tu, bila dia orang dapat tahu mana ada rumah, mana ada siapa-siapa duduk rumah ni, dia kata mana ada siapa-siapa yang duduk dalam rumah kau seorang je dekat sini. Tuan rumah dia penyewa kat sini. Lepas tu dia pun pelik. Dia pun biasa, kau biasalah orang-orang dulu kan. Orang-orang dulu, perempuan begitu lebih kurang 40 lebih kan. Orang dulu, diorang ni suka lepak bakar sampah depan rumah, borak-borak makan ubi kayu dekat rumah ni, lebih kurang macam tu. Jadi bila dia dapat tahu, dia orang tak percaya, tak boleh terima. Dia kata, mana ada, aku baru je lepak dengan dia, lebih kurang macam tu. Mana ada? Kan? Last sekali dia datang. Last sekali nak cek balik, dia tunggu. Biasa Yang Endok pukul 5, pukul 6 petang dia datang. Tapi tiba-tiba orang tua ni tak datang. Mana pergi orang tua ni? Kan? Mana pergi orang tua tu? Lepas tu nak jadikan cerita, tak datang-datang. Jadi dia pun cubalah untuk pergi ke rumah Yang Endok. Dan Yang Endok didapati rumah tu tak wujud, semak samun. Faham? Dia jadi semak samun. Sebelum jadi semak samun, cari-cari tak dapat. Sampailah member tu cakap seorang-seorang jadi gila. Kan? Last sekali orang kampung cari waris. Dia ni orang Bugis, perempuan Bugis. Cari waris untuk ambil dia ni. Sebab dia tak boleh duduk gila. Kadang-kadang duduk petang-petang, duduk berlari dalam keadaan bogel dekat depan jalan. Kau bayangkan, daripada rumah tak pakai baju, tak pakai seluar, lari dekat perkampungan. Siapa tak takut? Dalam keadaan tak pakai baju, tak pakai seluar, duduk berlari dekat atas jalan. Gila orang cakap kan, ni dah gila ni. Dia ni dah gila, aku cakap ni dah gila ni. Dah gila dah. Kalau dia cerita, waris pun dapat kontak waris dia datang ambil. Bila waris dia datang ambil, and then dekat situ tadi takut dan jadi pelakon popular. Lepas tu waris datang ambil, pergi bawa berubat lah. Pergi bawa berubat, alhamdulillah. Orang cakap ke, aku cakap Lloyd. Kau tak percaya, kau boleh datang. Siapa yang pernah dengar cerita daripada Om yang first yang aku interview dia tu? Siapa pernah dengar cerita yang perempuan tu gila? Kau ni orang cakap kau tak nak percaya. Orang cakap kau orang main kira aku main-main. Apa benda lah kau ni? Om pernah cerita kot benda ni. Main-main orang main-main. Ingat aku, orang daripada kat sini berapa episod dah kita buat kat sini. Dia masih hidup ke? Masih. Dia elok dah. Aku ni cerita daripada dulu, daripada episod pertama aku cerita aku sama je. Kalau buat cerita berubah-ubah bang. Orang cerita pakai fakta. Kan? Kalau cerita buat berubah-ubah. Ni berapa bulan dah kita buat kat sini. Pening lah. Kau tak tengok rumah salib ni banyak salib dekat sini? Kau pernah tertanya tak? Bukan kubur, tapi kenapa letak salib banyak gila kat sini? Kenapa? Kenapa letak banyak gila salib kat sini? Kau fikirlah. Lepas tu orang duk tuduh aku kata, oh Lloyd buat salib sendiri, tanam sendiri. Kau bayangkan salib tu kau bayangkan salib ni, kalau kau tengok salib ni guys, salib lama ni, memang asal usul dia membuat sini. Ada 9 semua salib. Jadi kepercayaan diorang sejak kejadian pasal perempuan Bugis ni, itu hari dah kata kat Vigo, biasalah kita penipu yang berjaya mesti lah. Kan? Betul tak? Orang viewer suka tengok, viewer aku suka tengok benda-benda menipu. Viewer aku suka tengok aku tipu diorang. Mana ada diorang tak tengok? Diorang tengok sebab ada jalan cerita bang. Tipu-tipu ni jalan cerita.
Okey, lepas tu salib ni kat sini banyak penduduk Kristian. Banyak penduduk Kristian. Kalau korang macam kita, benda tu dia akan takut dengan benda tu dia akan takut. Macam kita Islam, benda tu kalau kita baca ayat suci Al-Quran, benda tu akan lari ataupun benda tu akan sakit rasa kepercayaan masing-masing. So kepercayaan masing-masing, diorang letaklah 9 salib. So bila letak 9 salib, bagi kepercayaan bagi agama Kristian, salib ni antara pelindung. Faham? Salib ini antara pelindung. So bila dia letak salib ni, kepercayaan diorang agak dihindari daripada benda-benda yang tak sepatutnya. So diorang pun letaklah salib, dan salib itu bukanlah salib yang dibuat-buat, ada baca-bacaan dia mungkin. Macam orang sembahyang lah, macam pagar rumah. Macam pagar rumah. Tahu macam pagar rumah? Macam kita letak ayat suci Al-Quran dekat dinding. Kita letak ayat suci Al-Quran dekat pintu. Kita letak ayat-ayat suci Al-Quran dekat dinding-dinding sebagai tempat penutup sebagai tempat penutup rumah benda-benda yang tak elok masuk. Jangan kau pada-pada buat kenyataan pasal salib. Alamak, Teresa, macam mana ni? Aduh. Sudah. Macam mana saya cerita? Saya bercerita. Betul lah kalau kita. Betul tak? Korang macam aku, agama aku Islam. Macam korang, agama korang Kristian. Kepercayaan ikut adat masing-masing. Kau percaya Allah tu wujud, sama macam aku percaya Allah yang wujud. Ni kalau aku nak buka cerita-cerita ni sebab dia isu 3R. So bila 3R, masalah lah. Mana salib tu cakap pelindung. Habis tu, kalau salib tu bukan pelindung, kau jangan pancing ayat-ayat terlepas cakap. Nanti kalau aku terlepas cakap, nanti aku yang kena. Kau jangan pancing. Ini semua pancing ni. Kau jangan pancing aku supaya aku keluarkan statement yang menyakitkan hati kau. Jangan layan Loy. Abaikan. Siapa dekat sini orang Kristian? Tekan satu. Okey. Siapa orang Kristian? Dia boleh tak kena baca suruh tu? Abaikan je komen macam tu. Sertakan dia. Saya pun Kristian dulu sekali Muslim. Tenda dia bulan. Biar dia meroyak seseorang. Bagi aku betul lah. Bagi aku apa kepercayaan orang. Bagi aku orang Kristian menganggap salib itu sebagai pelindung, tempat pelindung. Pelindung. Selebihnya saya tak tahu. Percaya agama masing-masing. Apaan? Satu betul tu, walaupun saya Islam, faksis gitulah. Itulah pasal. Ya, pasal semalam pula dia sengaja pancing. Dia pancing tu. Mak Duan, terima kasih Mak Duan. Semoga merezeki Mak Duan. Semoga merezeki cara layan duk cerita lain. Okey, cerita apa? Terima kasih Mak Duan. Sorry kepada agama-agama Kristian. Saya minta maaf kalau saya silap cakap. Saya tahu ramai orang Kristian dalam live saya. Saya minta maaf lah kalau saya tersilap cakap. Okey. Kalau cerita horor semua pakai salib pelindung. Saya ada jawapan nak bercakap, tapi saya takut nanti jadi isu 3R. Saya takut jadi isu 3R. Saya tak boleh. Biarlah. Agama kita, Islam mengajar kita menghormati agama lain. Dan dalam agama diorang pun diajar untuk buat kebaikan. Sama macam agama kita diperbuat daripada kebaikan. Agama kita melarang untuk buat kejahatan. Sama juga agama diorang melarang untuk kejahatan. Hidup toleransi. Kalau kita orang Islam, Nabi Muhammad SAW ni pun tidak pernah mengajar kita untuk menyakiti agama orang.
sentiasa menghormati walau apa jua sekalipun. Kita kena hidup toleransi. Ini Malaysia mah. Malaysia satu rumpun, satu hati. Walaupun Cina, India, Melayu, Iban, semua sama. Kita satu hati. Sebab tu Malaysia ni paling beruntung kita dilahirkan dekat Malaysia. Sebab apa? Malaysia dia punya adat perkauman sangat kuat. Dia orang boleh hidup satu bumbung walau pelbagai bangsa. Kita satu Malaysia mah. Terima kasih bawa Aruk lepak api-api pasal penanggal oi. Pasal penanggal dah cerita dah tadi. Penanggal ada 3 jenis. Penanggal ada 3 jenis. Ya, saya buka nota Saya baru dapat tahu yang penanggal ni banyak jenis sejak saya dekat Indon. Saya ada jumpa satu teks, dia cerita macam ni. Masa tu saya naik Grab nak pergi ke airport. Lepas tu pakcik ni tanyalah saya. Memang pakcik ni memang dia bagi, sampai sekarang saya akan ingat ayat dia. Dia cakap macam ni. Kamu pernah tahu tak ikan paus tu makanan dia tu apa? Pernah tahu tak ikan paus ni makan dia kecil? Tak tahu, dia cakap. Aku cakap aku tak tahu. Lepas tu dia kata apa? Ikan paus ni makanan dia kita pun tak nampak. Pakai mikroskop. Dia cakap macam tu. Jadi macam mana badan yang besar boleh makan, ikan paus boleh makan makanan yang sikit? Di seko saya. Cakap tak tahu, cakap. Jadi dia bilang macam ni. Apa pun kita dapat haruslah bersyukur. Kerana apa? Allah ni kalau dia nak bagi, dia akan bagi. Walau bagaimana sekalipun, rezeki tidak akan pernah lupa pada Tuhan dia. Kalau rezeki tu milik kita, dia akan balik pada kita. Ni ayat dia. Pernah tak kamu terfikir ikan paus tu makanan dia besar ke kecil? Makanan dia kecil. Yang pakcik tahu makanan dia kecil saja. Tetapi bagaimana dia boleh hidup? Pernah tak macam mana dia boleh hidup? Macam mana dia boleh hidup? Dia kata sebab dia bersyukur. Walau bagaimana sekalipun, walaupun badan dia besar, tapi makan yang dia sedikit, itulah orang kata rezeki. Walau bagaimana sekalipun rezeki kau jauh dekat mana sekalipun, kalau kau sebagai pemilik, dia tetap datang. Jadi hiduplah bersyukur. Apa jua sekalipun, terimalah dengan rela hati. Kan? Kita tak minta jadi kaya, kita tak minta jadi miskin, tetapi semua orang nak rasa kesenangan. Kan? Kadang Allah bagi kita rezeki 500, orang lain dapat RM80. Macam mana? Jadi hidup tu kena bersyukur. Dia cakap apa? Teruskan je kehidupan sampai kita satu saat tu kita akan meninggal, kita akan mati. Panjang cerita dia. Saya sampai situ saya rasa terdetik hati lah, terdetik. Saya jadi makan ikan paus, kesian kecil jadi makan ikan paus. Ikan paus makan pantom, pendekkan. Okey, kita balik pada cerita penanggal. Penanggal ni ada 3 jenis. Penanggal ni dia berbentuk fizikal. Dia mampu merubah bentuk dan dia boleh menyerupai manusia. Hantu penanggal ni kategori alam gaib. Dan dia boleh penanggal dia boleh berbentuk fizikal dan mampu merubah bentuk, tapi dia tidak boleh menyerupai manusia lain. Faham? Penanggal dia tidak boleh menyerupai manusia lain, dan kerja dia adalah menghisap darah manusia. Kalau penanggal ini dipelihara, ya betul, penanggal ini salah satunya dipelihara oleh manusia yang mengamalkan ilmu hitam. Faham maksud saya? Dia dipelihara oleh manusia yang mengamalkan ilmu hitam. Adakah penanggal ini, orang yang mengamalkan ilmu penanggal ini hidup bermasyarakat? Tidak. Orang yang mengamalkan ilmu penanggal ini, dia tidak akan hidup suasana bermasyarakat. Dia lebih kepada menyendiri. Itu adalah penanggal. Dia tak akan berkawan dengan orang, dia tak akan duduk ramai-ramai tempat orang, dia suka menyendiri. Orang yang mengamalkan, dia duduk bersendirian, tak ada kawan, tak ada siapa-siapa. Itu adalah penanggal. Sejenis makhluk halus yang terpelihara bagi tujuan tertentu. Orang mengamalkan ilmu penanggal ini, sesiapa yang dia ni tugas dia menghisap darah orang yang mengandung.
So bila orang yang mengandung, bagi diorang kalau diorang dihisap darah perempuan mengandung, akan membuatkan tenaga, akan buatkan kuasa dia ni akan lebih padu lagi ataupun lebih kuat lagi. Kemungkinan dia akan merujuk sejenis makhluk halus. Kemungkinan juga dia ni daripada golongan jin ataupun syaitan yang terpelihara oleh seseorang. Faham tak maksud saya? Rupanya lebih kurang macam hantu raya jugalah membela. Sebab apa? Benda bergaib. Benda gaib, kalau benda nyata kita tak nampak. Benda nyata kita boleh nampak. Benda gaib ni dia boleh berubah, dia boleh hilang-hilang sebab dia berkaitan dengan benda gaib. Apa itu pelihara? Maksud pelihara itu lebih kepada, contohnya kepada saka. Maknanya orang-orang dulu bela saka sebagai apa? Sebagai pelindung, kan? Jadi saka ni dia boleh menyerubah tuan dia. Aku tanya kau, kalau manusia mengamalkan ilmu hitam, lalu dia memisahkan anggota badannya dengan kepala, itu adalah ilusi semata-mata. Faham tak? Itu adalah black magic. Itu orang panggil silap mata, black magic. Sebab apa? Manusia tidak akan dapat pisahkan anggota kepala dengan juga badan. Sebab apa? Bila berpisah maka bertemu mati. Kita tidak boleh roh keluar daripada badan. Kalau roh keluar daripada jasad, maka jadi dia mati. Manusia hanya boleh hidup sekali saja dan mati hanya sekali. Jadi tidak akan ada istilah roh yang keluar daripada badan menjadi penanggal. Tak ada istilah tu. Ini semua adalah permainan iblis. Ini semua permainan iblis. Ini semua permainan setan yang digelarkan sebagai black magic. Faham? Kena faham betul-betul. Sebab apa? Sebab Allah sendiri bagi tahu. Allah sendiri bagi tahu manusia hanya mati sekali sahaja. Hidup pun hanya sekali. Kita hidup, kau boleh hidup mati 2 kali tak? Saya tanya korang. Tak ada bang. Tak ada. Allah ciptakan manusia ni hanya ada 1 nyawa sahaja. Nyawa dihidupkan, nyawa dimatikan. Maka kita ni yang mengawal kita adalah roh. Jasad ini adalah benda yang boleh dipegang. Roh tidak boleh dipegang. Tapi bila roh dah berpisah dengan jasad, maka bertemunya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Betul? Cuba kaji balik. Kullu nafsin za'iqatul maut. Apa itu setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati? Setiap yang hidup akan mati. Maupun binatang, maupun tumbuhan, maupun apa-apa sekalipun, hidup akan mati. Faham? Ni cerita dia. Okey. Penanggal ini dipercayai dia makan darah daripada ibu yang mengandung ataupun melahirkan anak oleh tuannya. Faham maksud saya? Jadi 2, dia akan attack ibu yang mengandung, ataupun contoh dia akan attack orang yang mengandung anak dia. Contohnya kemungkinan penanggal ini adalah perempuan, kemungkinan penanggal ini adalah lelaki. Dia makan keturunan dia sendiri untuk mengeluarkan black magic. Bila kita bekerjasama dengan iblis, maka timbulnya lah tumbal. Tahu tumbal? Tahu tumbal? Sebagai pengganti. Mana-mana istilah bekerjasama dengan iblis ataupun mempercayai iblis. Sebab Tuhan dah bagi tahu, jangan engkau terperdaya dengan tipu-tipu syaitan dan juga iblis. Kenapa Tuhan cakap jangan kita terperdaya? Kerana tipu daya syaitan adalah sangat-sangat licik. Dia akan bagikan kau kesenangan, tapi dalam masa yang sama dia makan kau balik. Ini spesies kecil bongkar. Faham? Aruk dengan Iwan ngantuk. Lebih kurang macam tu. Jangan percaya tipu daya iblis. Jangan percaya. Jangan. Dia bagi kau kesenangan, tapi dia makan balik benda yang kau paling sayang. Sebab tu kadang-kadang disebabkan kita anak yang jadi masa. Makan tuan balik bang. Penanggal ini dia menyerang ataupun tidak? Aku tanya korang. Dia menyerang ataupun tidak? Penanggal ini adalah salah satu sosok yang suka menyerang. Apabila dia menyerang, dia akan menghisap darah manusia ataupun menghisap darah mangsa apabila mangsa dalam keadaan leka.
cara kita nak menghindari daripada penanggal yang diceritakan oleh orang-orang dulu ataupun mengikut fakta, cara meletakkan daun berduri. Sesiapa kampung-kampung dia ada penanggal, letak daun berduri seperti daun mengkuang. Faham? Cari daun berduri ataupun daun mengkuang di bawah rumah. Letak mengkuang tu, daun mengkuang tu di bawah rumah. Setelah letak di bawah rumah, dah tinggalkan. Dan ini adalah cerita yang dikatakan kerana hantu penanggal ini takut menghampiri rumah yang berduri. Kerana takut tali perut mereka tersangkut pada duri. Faham? Kenapa dia takut dengan pokok yang berduri? Sebab bila kau letak bawah rumah, dia akan takut nanti dia punya usus perut ni tersangkut dekat duri. So kena itulah cara untuk kita menghindari daripada penanggal. Yang penting ada duri. Tak kisahlah duri apa sekalipun, daun mengkuang dan juga pokok yang berduri ataupun daun yang berduri ataupun pokok kaktus boleh letak di bawah rumah untuk supaya dia takkan datang dekat. Kerana apa? Dia suka bau darah. Bila perempuan mengandung datang mengandung, dia akan, bila duduk rumah dia akan attack. Dia tahu kau duduk kat mana. Walaupun kau menyorot macam mana pun dia dapat tahu kau duduk kat mana. Okey, orang yang melihara penanggal ni, diorang dikatakan diorang ni boleh menanggalkan kepala dan urat perut. Dia akan tanggalkan kepala. Ni yang dikatakan black magic. Tahu tak? Ini orang kata black magic. Diorang akan asingkan kepala dan juga urat perut mereka dan terbang mencari wanita yang bersalin bagi memberi makan kepada penanggal. Faham tak cerita saya? Nampak next kat sini? Betul saya cakap? Tipu daya iblis ni sangat kuat. Dia gunakan kau untuk kepentingan diri dia. Kau bela penanggal, maknanya dia gunakan kau untuk kepentingan diri dia. Maknanya dia nak makan. Digunakan kau untuk terbang, untuk cari masa-masa mengandung, and then dia yang dapat sedap. Ni lebih kurang macam kecil pending juga ni. Faham? Saya ada twin daughter. Beri makan penanggal. Selepas mereka makan, dikatakan orang-orang lama ataupun orang-orang pengamat tentang ilmu penanggal ni, diorang akan merendam urat perut. Faham maksud saya? Setelah diorang makan hisap darah perempuan mengandung, hisap darah manusia ni, diorang akan balik ke tempat asal dan diorang rendamkan usus perut diorang ke dalam tempayan yang berisi cuka bagi mengecutkan perut sebelum masuk ke dalam badan asal mereka. Faham tak maksud saya? Maknanya setelah dia dah buat kerja dia dah sedap, dia pakai seluar balik untuk cuci, lepas tu dia pakai seluar balik. Lebih kurang macam tu. Saya bagi faham balik. Okey, selepas dihisap darah, dia akan balik ke tempat asal and dia akan rendam di dalam satu baldi yang diisi cuka. So bila diisi cuka, supaya apa? Supaya usus ni dia akan jadi kecut. So bila kecut, baru masuk balik dalam badan. Lepas tu jadi manusia balik tak? Faham tak black magic bang? Tahu tak black magic? Tahu black magic? Silap mata. Tahu silap mata? Tahu? Benda sesiapa yang sesiapa yang bekerjasama dengan iblis, tak ada benda yang tak pernah terjadi. Benda yang tak masuk akal pun jadi. Salah satu yang dikatakan paling berkesan untuk kita tahu siapakah yang membela penanggal ni ataupun yang mengamalkan penanggal. Salah satunya dalam Malaysia ni adalah Black Sabahat. Dia ni bela penanggal. Jadi kita nak tahu dia ni bela penanggal ataupun tak tahu, dia ni bela ataupun tidak, gigi dia ropong. Okey, gigi dia ropong macam Black. Kau cuba tengok. Dia jadi penanggal dekat Sarawak. Malam cari hantu, siang diisap. Isap apa? Isap Miss Green. Okey? Tak bergurau. Okey, salah satu kita nak tahu yang paling berkesan, adakah dia ni pemilik penanggal ataupun dia ni membela penanggal dengan satu cara. Nak tahu apa? Nak tahu tak? Nak tahu? Ni aku amalkan korang ni supaya korang tahu macam mana kita nak tahu yang Aruk ni bela penanggal. Ni contoh. Black tu contoh. Okey, salah satunya kata orang tua dulu, kita nak tahu pemilik penanggal ni, dia akan memusingkan jasad tanpa kepala yang ditinggalkan. Mereka keluar mencari mangsa. Maknanya
apabila kita rasa muskil dengan dia ni, cuba kau tengok kalau kau rasa muskil dengan Black Sabahan, badan dia ni, dia suka kepala dia berpusing tanpa badan dia bergerak. Macam kita, Loy, kita pusing, dia tak. Loy, faham? Loy, dia tak pusing badan dia. Itu adalah diorang kalau macam, kalau korang panggil aku Loy, ya saya, dia akan pusing badan dia sekali. Tapi dia tak, dia pusing ni je. Macam Black Sabahan, cuba kau panggil dia. Yang kedua, Susan. Okey. Kelemahan dia adalah orang yang membela penanggal ini adalah dikatakan sukar untuk mempunyai anak. Faham tak? Orang yang membela penanggal ni adalah susah nak dapat anak. Salah satunya kerana ilmu dia sangat panas dan akan membunuh anak dia sendiri menggunakan membunuh janin atau anak kecil yang berdapin dengannya sekiranya tidak dijaga dengan baik. Maknanya orang yang bela penanggal ni, sebab tak aku cakap tipu daya iblis ni, kau bela dia, yang kau mengamalkan dia, dia minta anak kau. Kau faham? Dia minta anak kau. So bila dia minta anak kau, kau tak nak bagi, kau kena bagi juga. Kau tak, kau yang kena, kau yang sakit. Itu dikatakan tumbal. Faham? Kalau kita ikut pada zaman-zaman dahulu, zaman-zaman kampung-kampung dahulu kala, kalau korang tanya mak bapak korang, kalau apa tanya dekat Kota Belud ataupun mana perkampungan pedalaman, kenapa banyak sangat kematian ibu yang bersalin di kampung-kampung masing-masing? Dulu tak ada hospital, tapi pakai apa kata untuk bidan. Tapi kenapa ramai perempuan yang meninggal di waktu bersalin pada waktu ketika dahulu di kampung-kampung? Salah satunya menunjukkan bahawa kadar kematian ketika bersalin amat tinggi pada suatu masa dahulu. Berkaitan orang yang mengamalkan ilmu penanggal adalah kebanyakan bidang kampung. Nampak? Sebab tu bidang kampung yang mengamalkan. So bila mengamalkan, banyak wanita-wanita yang mati dalam keadaan mengandung. Habis yang beranak, tiba-tiba anak hilang perut. Okey, ni soalan yang sangat cun. Dan saya nak bagi tahu, benda ni terjadi pada mak saya. Adik saya lebih kurang lingkungan umur dia sekarang lebih kurang 18 tahun. Hilang di waktu kecil di dalam perut. Dia waktu bila nak mengandung, bila nak lahirkan, beberapa hari lagi tiba-tiba perut mengepis. Jadi darah tak ada, kosong, dialihkan. Tu sebab apa nanti kita sambung yang tu. Yang tu saya cerita besok. Okey, itulah yang saya ceritakan. Okey, penanggal ini adalah salah satu sejenis makhluk yang dibela oleh manusia. Ia perlu diberi makanan menurut tempoh tertentu. Maknanya dia bagi kau dalam masa 1 tahun. Aku nak kau dalam masa 1 tahun, aku nak engkau cari makanan aku tanpa no stop, tanpa henti. Setelah habis tahun, barulah diorang akan dapat black magic kuasa diorang. Biasanya dengan darah wanita yang bersalin. Sebab tu orang dulu kalau ada keluar darah wanita bersalin, diorang tak akan biarkan darah tu, diorang akan bersihkan sendiri. Sebab apa? Kadang-kadang bidang kampung pun kita tak tahu. Yang ambil kesempatan. Jadi orang yang mengamalkan ilmu penanggal ni, di saat dia mati, dia kenalah mencari pengganti sebelum tuannya mati sebagai saka. Faham? So bila kau yang bela penanggal, tak ada siapa yang nak dijadikan, kau kena cari pengganti untuk dijadikan sebagai saka. Itu yang dikaitkan keturunan saka. Orang lain, mak bapak yang bela hantu raya, anak yang dimasa. Sekiranya tuan mati sebelum sempat mencari pengganti, hantu penanggal itu akan mengganggu
akan menjadi liar dan mengganggu penduduk kampung. Sebab tu kalau korang tengok dekat kampung, kenapa penanggal ni dalam keadaan mengamuk-ngamuk bila tuan dia dah mati. Bila tuan dia dah mati, tak sempat nak cari keturunan, itu yang menjadi liar. Itu bila jadi liar, itu yang mengganggu orang-orang kampung. Faham cerita saya? Faham Itu saja yang kita cerita bab penanggal. Rumah saya ada loh, tak ada keturunan. Itu yang dikatakan saka yang tidak berketurunan. Saka yang tidak berketurunan, apabila tuan dia mati, tak sempat nak waterkan ataupun tak sempat nak berikan kepada keturunan dia orang. Kadang-kadang orang yang bela ni, saka ni geng, padahal dia dah mati dah pun, tapi yang mengawal diri dia ni bukan dia. Hawa nafsu makanan dia ni terlampau kuat. Kalau korang tengok, dia bukan normal seperti manusia yang biasa. Tetapi pernah dengar tak satu hamba Allah yang membela saka hantu raya, dia dah meninggal lebih kurang 2 minggu dah dia meninggal, tapi hidup dalam keadaan macam kita, tapi langat sangat lain, bau yang busuk, mata yang merah, dan juga makan yang sangat banyak. Padahal bukan yang dia kawal. Walaupun umur dia dah 120 tahun, tapi dia boleh berdiri, dia boleh berjalan. Kejap dia dalam keadaan merangkak, kejap dia boleh berdiri. Padahal kalau ikutkan dari alam nyata, di waktu siang dia tak boleh berjalan, dia tak boleh nak merangkak. Tapi tiba-tiba kau bayangkan pada waktu malam, dia boleh pergi ke tandas dalam keadaan berjalan. Kau rasa? Itulah cerita dia. Ada ilmu sikit kalau saya dengar cicak. Cicak dah bunyi cakap cucuk. David, pas. Apa di sana ni? Kenapa tu Loy? Diorang tengah tarik barang. Siap, pandai-pandai korang je tarik-tarik barang. Patutlah Mahathir dah nak masuk 1 tahun, masih kuat lagi. Bukan aku cakap tu Mahathir bela saka, itu umur dia lah. Itu umur dia panjang. Atuk aku meninggal pada 140 tahun. Kau bayangkan umur atuk aku, tapi boleh boleh solat dalam keadaan berdiri. Kalau bukan kerana dia jatuh tandas tu, dia boleh hidup lagi. Tapi disebabkan dia jatuh tandas tu, darah terlampau banyak keluar, tu yang meninggal. Kenapa gatal tangan? Keras tempat ni Loy. Tapi nak buat macam mana? Saya beli tanah ni dah buat rumah. Bang, bagi bang. Dah kasih bang, saya buat. Kalau abang beli tanah tu rumah abang, nak buat rumah, bagi saya buat kat sana. Bagi saya pisahkan. Saya suka bab-bab penanggal ni, bab-bab benda-benda ni. Saya suka. Kadang-kadang geng, pernah tak korang dapat beli tanah orang yang tidak redha? Tahu? Maknanya owner kebanyakan tanah tu tanah pusaka, tapi anak-anak diorang ni pergi gatal, pergi jual. Tapi mengikut perjanjian, tanah ini tidak boleh dijual, hanya boleh dipakai untuk anak beranak. Tapi salah seorangnya sulung, anak sulung, angah ni semua ni bebal. Dia pergi jual tanah bapak dia, itu jadi macam tu. Banyak kan? Itu yang pergi, itu jadi macam tu sebenarnya asal istilah dia tu. Sini keras Loy. Bukan atas persetujuan anak beranak. Sebab apa? Sebab salah seorang mesti kata mak tu nak jual tanah. Bila jual tanah, borak relax. Dah lah, jangan marah. Bukan marah, aku ni tengah bercerita bersemangat bang. Aku ni kalau cerita ni, cerita bersemangat. Aku kalau korang nak lepak lah, kalau lepak aku tengah borak-borak kan, aku suka bercerita macam kau. Kalau lepak aku berdua dengan aku kan, tak ada handphone, tak ada apa, isap bokok sambil minum kopi. Aku suka bercerita. Sampai pagi aku cerita. Aku mau bagi cerita macam ni cara aku. Lebih kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang begitu semangat. Saya memang macam tu. Kalau bercakap memang saya cerita bersemangat. Cerita kat Bisloy, titik mula jiwa tu. Sambung cerita. Cerita apa lagi ya? Nak balik dah 4:20. Saya golok tu Abedi. Rumah saya kat hutan lah, banyak ilmu. Tak adalah. Jom. Dah nak pagi dah. Jom. Cek semua babang. Pemoga naik mulut. Tu naik mulut Tak ngantuk dengar diorang lu cerita.
lampu ni. Kalau korang nak cari hantu, pastikan korang beli lampu ni. Harga dia 200.5. Ni lampu ni. Ni lampu ni. Saya tak suka lampu ni sebab dia warna putih. Saya suka pakai lampu saya pakai lampu yang saya pakai selalu. Kena beli, dia tak ada kat kedai, dia kena beli dekat apps. 200 lebih saya beli. Terang kan? All-light ke? Tak tahulah. Lampu bateri dia besar. 2D besok geng, permainan yang mana besok kita akan masukkan orang dalam botol kaca. Korang tak teringin ke nak join paranormal, marilah. Yang mana teringin nak join paranormal boleh lah. Yang mana nak merasa suasana, yang mana nak rasa suasana suasatu malam, bolehlah datang join. Aku nak je pernah, saya Kelantan lah. Kat Sabah lah, kat Sabah. Jom. Bawa uji nyali toksik lah. Toksik tak akan datang. Percaya, aku ni berapa tahun, 10 tahun dah aku buat dalam paranormal ni. Orang-orang yang bercakap, yang menghentam ni, antara orang yang tak berani nak join. Sebab apa? Sebab dia tak percaya benda tu betul. Tapi dia kena ingat, paranormal ni bukan sekadar cari hantu. Paranormal kau kena kuatkan tenaga fizikal dan mental kau. So kau nak join aku, kau tak percaya boleh. Aku nak kau bawa barang-barang aku naik bukit, bawa kamera aku turun bukit. Kalau kamera gegar, aku kena maki. Nama pun paranormal. Betul, alang-alang nak jadi paranormal, alang-alang dia nak rasa paranormal, dia kena buat macam tu lah. Dia kena pegang kamera. Kalau kamera bergegar macam ni, memang orang kata tak payah borak. Bukan senang nak pegang kamera secara stabil kalau tak pakai, orang panggil apa, tak pakai apa tu yang smooth tu. Yang smooth tu orang panggil apa? Stabilizer. Ini pakai tangan secara manual. Berat ni bang, kamera ni bang. 3 jam tanpa gimbal kau boleh stabilkan kamera kau. Itu yang pertama. Yang kedua, kau berjalan kaki selama 3 jam, naik bukit, turun bukit, berlari, merangkak, macam-macam. Sanggup tak sanggup? Lepas tu kau nak kena angkat barang, cas barang. Aku bagi kau rasa 1 hari je. 1 hari kau jadi tim. Aku takut mental kau koyak. Jalan tak ada rata. Gimbal pun tak tahan sampai 3 jam tu lah. Penat. Yang last kali paling penting adalah otak. Paranormal ni dia salah satunya kena ada otak. Kalau kau ada perasan, semua orang boleh buat paranormal. Tapi dalam keadaan paranormal tak ada isi. Tak ada isi kandungan jalan cerita. Orang syok tak tengok walaupun kau buat benda yang jujur. Kau jujur lah, kau yang terpaling jujur. Cuba bawa kamera, kau pergi mencari. Ada orang nak tengok? Takkan tengok lah. Berapa kerat je orang tengok. Nak tak nak pun kena ada konten. Konten Papa Noja, konten anak pantung, konten kerasukan. Sebab tu kena ada otak. Bukan senang ke nak buat jalan cerita geng. Itu semua pakai duit. Konten yang paling banyak makan duit adalah bukan gaming, tapi paling banyak makan duit adalah paranormal. Hampir menelan kos bulanan. Kalau tim paranormal tu jenis yang travel, jenis yang ekstrim, paling busuk tak lari lah 10,000 sebulan. Makan modal. Paling busuk tak lari. Daripada segi lokasi, daripada segi travel, daripada segi macam-macam barang. Boleh.
Semua hidup perlukan duit bang. Semua hidup perlukan duit. Kita nak menghiburkan orang supaya orang tak bosan tengok live kita, semua pakai duit. Kalau tak ada duit bang, tak jadi konten bang. Hari-hari kau kena perah otak kau mengira macam mana aku nak buat jalan cerita ni. Hari-hari nak kena buat kajian macam mana kalau terjadi macam ni. Nak kena cari ayat-ayat untuk digabungkan. Penat. Sebab saya jenis paranormal yang jadi ekstrim. Orang suka tak suka lantak. Sebab aku tahu selera paranormal, selera viewer aku macam mana. Viewer aku lebih kepada cerita hantu. Dia lebih kepada benda-benda yang ekstrim. Benda-benda bukan sekadar bawa kamera wah baca bercerita, tak. Sebab aku lebih kepada ekstrim yang melibatkan entertainment. Terbakar lah badan kan, jatuh lah. Jenis horror, jump scare. Tapi jump scare dia ada cara, jump scare dia ada masa dia. Dia tak boleh masa yang masa macam mana, dia tak boleh buat awal-awal. Dia ada pertengahan dia jump scare ni. Banyak lah geng. Tak semua paranormal sama. Nama je sama tapi isi dalaman lain, berbeza-beza. Korang macam-macam, korang kena macam-macam korang akan tengok kerenah-kerenah orang. Ada tim yang terpaling bagus, ada tim yang terpaling power, ada tim yang terpaling kaya, ada tim yang terpaling sedih. Macam-macam. Support lah Pak Masuk. Terima kasih. Penat weh. Ya Allah, penatnya. Dah nak balik dah. Terpaling handal. Itu yang saya bukan. Penat weh. Terpaling gigi Black Sabahan lah. Black Sabahan tu bela penanggal geng. Kau nak tahu. Minta kursi. Bagi abang rehat dulu sini. Buat sini. Minta kursi. Selipar. Ya bunyi. Aku paling menyampah bila aku dengar ayat macam ni. Aku kan, dia cakap apa? Aku ni, korang ni semua kena bodoh-bodohkan ni. Kita orang mana tengok paranormal ni, mengarut paranormal ni. Dia ingat kita ni ikut selera dia. Dia makan chicken chop, kita nak ikut dia makan chicken chop. Lain orang, lain selera lah. Kau tak nak paksa orang supaya orang tu tak support orang tu. Tak boleh. Lain orang macam saya. Macam kadang-kadang aku faham. Aku faham. Orang kadang-kadang balik kerja penat. Kadang-kadang ada masa daripada petang main dengan anak. Kadang-kadang stres, tekanan. Malam tak tahu nak buat apa. Jadi diorang tengok paranormal ni sebagai untuk kehilangan bosan sahaja, bukan nak tengok sangat pun. Bukan nak tengok sangat pun, tapi nak hilang bosan. Itu je tempat yang boleh kita tengok hiburan selain TV. TV pula cerita hari-hari cerita sama. Takkan nak tengok cerita cinta-cinta setiap hari. Jadi diorang ni hilangkan stres. Kadang-kadang duduk dekat ruang tamu, letak handphone, baca kopi, isap rokok, tengok paranormal sampai 2-3 pagi. Tentulah. Ada yang jenis mak-mak dah anak dah tidur, pukul 12 dah tahu. Okey, 12 ni Lloyd dah live. Paranormal nak tengok paranormal ni. Anak dah tidur, dah siap semua dah. Diorang apa pergilah tengok. Ada yang belum kahwin lagi, time-time macam ni diorang kena tengok. Sebab itu je diorang hiburan diorang. Mana ada orang tengok TV dah sekarang? Jarang ada orang tengok TV. Macam mana boleh tahu ni Loy? Sebab saya dulu penonton. Asal istilah saya sebelum saya jadi paranormal ni, saya antara tontonan paranormal. Hari-hari saya beli top up message RM5. Beli biskut Tiger dengan air Milo. Setiap hari tak pernah miss. Tengok. Bila habis je rasa, aduh tergantung siap. Bila nak start ni sama macam korang. Aku dulu sama je korang.
Apa je buat ni shot, pergilah kerja. Oh, macam tu. Tapi diorang paria, diorang banyak amal lah, diorang paria. Betul, walaupun susah lah, jadi kira susah. Betul, saya faham penonton macam mana. Dulu saya layan paranormal, saya makan biskut Tiger, kopi sebelah, genap pukul 2, tutup tidur. Macam itulah harian saya. Pukul 11, paranormal start pukul 11, pukul 12, pukul 11 tu dah siap dah semua. Tadi aku tutup pintu, tutup lampu, jangan seorang pun kacau aku. Aku nak tengok paranormal. Tu dulu aku. Mana stand lah? Ada, dah lah. Tembak lampu jap. Sama-sama lah kami sekarang ni. Mak bising, tak kerja saya. Sebab tu kalau korang perasan, setiap kali nak start paranormal, bila nak start je view naik ramai. Time borak view tak nak naik. Sebab apa? Sebab diorang tahu dah masa diorang pukul berapa nak tengok. Diorang dah siapkan barang-barang diorang. Malak sikit lampu silau lah. Masing-masing ada silau. Okey dah. Bawah sikit. Bawah. Okey, tu je. Okey, dah. Bawah. Bawah. Letak. Bawah. Tak luar. Mati lampu. Mana barang. Lain mari kat tempat kali loi. Gua cerita di kita tu esok nak kena dah. Esok kena dia tu. Esok aku sombak dia botol. Wajib main-main dengan aku sombak botol lah. Betul, mesti kena tahu host malam ni dia parah kat mana. Itulah pasal, itu pasti. Tak dapat tengok hari ni sebab kerja malam. Kadang-kadang pergi kerja pun lambat kan. Kadang-kadang mengantuk, tak cukup tidur siut. Tengok paranormal ni sampai pukul apa. Lepas tu rasa macam tak sabarnya apa benda siut nak jadi, nak kena tengok ni. Terima kasih Loi pinjam baju lawa lah. Baju saya beli kat Indon. Ijat sekarang macam mana Loi? Ijat sekarang dah ada tim baru. Dia dah join Kill Paranormal. Kill Paranormal tu bekas bekerja saya dulu. Pernah layan Kepala Lewu tak? Idola saya dulu. Sekarang tak lah. Sekarang jangan lindung. Dah cepat-cepat atas Sarawak insyaAllah. Black lah, nak jumpa Black bukan main susah kat Sarawak. Malah aku nak pergi. Kalau pergi pun pergi tengok keadaan lah. Aku nak pergi nak jumpa dorang kiwak betul. Loi buat sendiri tak ada sponsor, lain cerita. Ayah ada sponsor duit. 50 baju apa nak jual cakap semalam? Jual baju Esteem. Call lagi. Biarlah dia malah kacau. Geng, lagi 1000 lagi geng. Lagi 1000 lagi. 1100 lagi geng. Ada tak apa-apa ada 1100 lagi coin nak cukup. Lagi 1100 lagi. Black 100 coin. Black dah power sekarang ni. Ya, Black dah power sekarang. Tutup dah tak ada dah, tutup dah. Tutup. Wah, macam tu Kak Liza. Satu hati tangan je. Seorang satu hati tangan, seorang satu hati tangan. Kemungkinan besok lagi best. Sebab apa? Sebab kita akan buat satu konten yang berinteraksi ataupun masuk ke dalam badan and then bercakap menggunakan papan oja besok. So, ya Allah Ijaz Sidik, semoga murah rezeki. Amin ya Allah. Dapat kereta api 1900. Oh, cukup sampai. Terima kasih. Lama Semike dah ajak tak nampak buat dah lagi. Ajak ada je ajak. Apa pula ajak tak ada. Cuma geng macam mana aku kalau nak collab dengan orang kan, bukan aku tak nak rapat dengan orang, tapi aku nak collab aku takut nanti jadi masalah. Biarlah aku dengan budak-budak aku je, aku tak perlu collab dengan orang. Bukan kita tak nak berkawan orang, berkawan lah, tapi kalau nak collab tu rasa macam saya dalam Malaysia ni yang sesuai collab dengan saya Boswan je. Walaupun dia bermasalah dengan saya. Walaupun saya tak ngam dengan dia sekarang.
Orang yang boleh satu tim dengan saya, satu kepala dengan saya, Bos Wan je. Yang bekerja sama. Selebihnya yang saya jumpa kebanyakan semua saya yang penat buat kerja. Saya je semua penat buat kerja. Beza Bos Wan lain. Bos Wan sama-sama penat. Sebab saya dengan dia lama. Partner saya tu lama. Memang tak boleh masuk. Dengan orang lain memang tak boleh masuk. Dengan dia je saya boleh masuk. Guna sate gagak lah. Sebab dia pun buat kerja, saya pun buat kerja. Sama-sama. Tak ada mengharapkan seorang. So bila mengharapkan seorang, otak sakit. Faham tak? Mengharapkan seorang, semua benda saya nak kena handle. Penat. Dulu zaman tu lah. Tapi kalau konten kelakar yang boleh masuk dengan saya, Black lah. Black dengan Boss 7. Black dengan Boss 7 antara orang yang paling ngam dengan saya untuk buat konten kelakar. Tak sesuai untuk konten seram lah. Konten kelakar boleh. Kalau dengan The JB, saya tak pernah collab dengan dia. Tak pernah collab. Kau sakit weh. Kau calon baik. Pergi tidur. Syadu. Orang emosi dia boleh. Labu pernah dulu waktu first dia berjinak dengan bidang paranormal. Aras okey. Aras pun okey. Saya pernah collab dengan Aras dekat Pulau Besar. Okey. So far okey, dia dengan dia otak dia pun boleh bijak tak. Suranti lagi ke. Lo stay kontrak dengan Suranti. Suranti apa tu? Tapi Black yang faham lah. Saya kalau nak dikatakan sahabat, setakat ni tak ada sahabat, semua kawan lah. Dulu ni lah dia lah. Kalau yang lain sekarang ni hanya sekadar kawan. Tak ada istilah sahabat dalam media sosial. Sebab apa? Kebanyakan kalau kita nampak semuanya jenis yang nak orang kata masing-masing nak nak puji diri sendiri. Sial betul. Maknanya sahabat ni antara orang yang sentiasa menyaksikan kejatuhan kita dan dia sentiasa ada dengan kita. Sahabat ni juga antara orang yang boleh bekerjasama antara satu sama lain. Itu adalah sahabat. Tapi kalau mengaku sahabat dia lah sahabat aku dan lifetime. Sahabat ni dia bukan di mulut, tetapi sahabat ni dia kena dekat hati. Bila dia sakit, aku terasa. Itu sahabat. Faham? Kalau setakat mulut, kadang-kadang kita kena berhati-hati. Kita kena berhati-hati dengan orang yang bercakap manis di dalam live tentang sahabat. Kadang-kadang orang macam ni lah yang paling bahaya. Saya ni macam-macam dah, ada macam-macam dah. Banyak sangat dah pengalaman saya. Mana lampu ni? Betul saya cakap. Betul geng, saya cakap betul. Tapi kalau mengaku sahabat dia lah sahabat dia, kita duk cerita tentang kesedihan kawan-kawan kita. Tak ada. Dengan Abang J okey. J okey lah, tak ada masalah. Tak ada. Sahabat dia tak akan cerita dekat orang dalam live. Dia akan cerita tentang kehidupan kawan-kawan dia. Itu sahabat lain. Sahabat ni dia akan sama-sama, and dia akan rasa antara sama lain. Sakit kau, sakit aku. Tak ada, dia buat tak tahu, dia buat biasa je. Tapi kita tahu kawan macam mana. Tak, sahabat ni bukan kau buat live, dia ni macam tu, saya macam ni, macam tu, baik, dia ni macam tu, macam ni. Tak ada. Sahabat dia tak akan buat live macam tu. Orang yang betul-betul ikhlas, orang yang betul-betul ikhlas dengan kita lah orang yang sentiasa merhatikan kita, yang sentiasa kontak kita, yang sentiasa apa-apa masalah berkongsi pendapat. Ada cerita betul. Tak payah nak tunggu sangat lah. Siap betul lah. Betul, jumpa aku sini. Tak payah layan dengan budak gila. Pandai pun. Sahabat tu dia akan diam, tapi dia sentiasa ada di belakang. Dia sentiasa, bila kawan dia kena hentam, dia akan ke depan. Itu sahabat.
Bila kawan dia dalam masalah, dia akan backup. Dia akan ada sekali. Dia akan pertahankan kita. Itu sahabat. Tapi kalau yang jenis bercerita tentang kebaikan kita Allah, itu bukan. Itu mengambil kesempatan kebanyakan. Jasmine nampak tu Jasmine. Orang macam tu Jasmine. Dia nampak tak Jasmine? Jasmine ni baik walaupun dia Cina. Aku boleh akui dia memang kawan yang sehati sejiwa. Memang kawan yang tak akan tinggal kawan bila time susah. Walaupun bermasalah sekalipun, dia tak akan hukum kawan dia. Jasmine boleh buat kawan. Sahabat jarang muncul tapi selalu ada. Macam tu. Jangan lagi jangan percayakan orang. Dalam hidup kita jangan percayakan orang. Tapi kalau untuk berkawan, ramai kawan. Faham tak? Kawan ni ramai. Memang ramai. Jom, saya lapar lagi, nak balik lah. Jom. Kawan ni sangat ramai. Jangan kotor tau kereta. Kalau kotor besok bersih tau. Aus loy, aus JB boleh buat kawan. Ada ni tak alas kaki tak? Nak bijak. Plastik sampah ke apa kan? Ada? Tak payah, aku bijak ni lah. Nanti terbalikkan je. Nanti terbalik-balik. Pagar kau tak diloy. Aduk kau pergi pagar kau. Mengarut tu. Tak betul. Nokin, terima kasih Nokin. Sumber rezeki. 10. Dah habis parah ke? Dah habis parah dah. Baby Atin. Jom. Hati-hati ya peranan. Bye-bye. Kiwak Aruk dia pagar-pagar mana-mandai dia. Percaya je kat Aruk tu. Percayalah cakap Aruk tu. Abang Mus. Elisha, ni muka awak ke asal muka awak macam orang putih ya? Awak Mak Saleh ke? Elisha. Hari ni payah lambat habis. Itulah penat siap. Elisha ni Mak Saleh ke? Apa kau buat? Katuk biasa lah. Gila ni. Apa garuk ni? Tu apa pasal? Sempat start. Yelah, aku ingat orang luar. Rupanya orang kita. Baru dapat tongkat ajaib. Selamat berhari raya. Apa? Tak nampak. Start baik-baik. Kenapa? Aruk pagar Iwan dari Loy. Kiwak Aruk. Tak pernah orang buat Iwan cakap kau pagar apa Aruk. Aruk cosplay Avatar tadi. Lah kau adik-beradik 3 orang. Mana ada mana-mandai kau adik-beradik 3 orang. Jangan lupa canting. Pandai adik-beradik 3 orang. Mana ada. Aruk kalau ada tim dia kelakar. Tak ada dia sunyi lah. Tak ada dia sunyi. Sunyi sikit lah tayar dia. Walaupun menyakitkan hati kan.
Mana ada. Arub selalu buat hal menyakitkan hati. Tak ada sunyi menyakitkan hati. Kalau di mana sekarang? Saya dekat Sabah. Arub penyeli walaupun kadang menyakitkan hati pun. Sakit hati betul. Itulah guys, saya pun dah tak ada tenaga dah nak bercakap. Yang penat dah saya ni. So nak tidur awal lagi. Lapar perut aku. Okey lah guys. Ngantuk dah. Ngantuk sangat. Saya mengantuk dah. Saya nak rehat jap. Sementara nak sampai rumah. So saya nak rehat. Saya nak tidur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa lagi. Good night.